Kalau kat TV mungkin lah orang bagi saya baju. Kalau saya kat luar, saya akan pakai 2 color je. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Selalu macam gitu. Itu Saya tips baju dalam dari almari, saya. baju dalam almari saya kalau buka putih, hitam. Bonda tahu tak dulu masa Sarah baru kenal dengan dia, dalam hati Sarah pun ada terdetik juga, cakap dia ni ya Allah, dia tak nampak ke colour tu berlumut sungguh. Rupanya baju dia ya Allah berlumut. Memang dia suka colour lumut. Lepas tu ada satu kes tu kita pergi shopping. Saya tak tahu. Jadi saya minta dia colour purple ke colour orange. Macam tu lah. Lepas tu dia bawa, contoh Sarah minta, okey tolong ambilkan ni colour purple. Dia ambil colour orange. Jangan pernah mempertikai tanggungjawab masing-masing. Yang paling penting kita uruskan tanggungjawab kita sebagai isteri. Tahu tanggungjawab kita dan jalankan tanggungjawab kita. Kurangkan komplain mungkin. Ya. Alhamdulillah, syukur. Bu, kenapa Bu? Okey dah. Oh, sebentar. Tersepit jari ni. Tersepit jari Allah. Tersepit jari pun diam. Bila tahu tersepit jari sian. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Bonda ya. Saya sebenarnya memang nak sangat jumpa. Masya-Allah. Tapi Allah temukan kita pada hari ini rupa dia. Saya macam tak tahu bila pasal kan ada DM Bonda nak jumpa sebab saya banyak benda nak tanya. Masya-Allah. Banyak benda tapi itu nanti lepas kita bersiaran ni lah. Ya, betul. Yes. Jadi alhamdulillah hari ni dapat jumpa. Pasal Sarah dah cakap, Di jom kita pergi jumpa Bonda. Why not? So saya cari time tu, akhirnya jumpa dan hari ni kita sampai dekat rumah cantik. Rumah pun bila tengok sebenarnya dah memberi inspirasi pada kita orang dah. Masuk sini saya dulu masa saya masuk Raja Lawak 3, penempatan untuk peserta adalah di Country High. Baik. So bila saya masuk daripada pintu depan tadi, saya rasa macam menggamit kenangan. Sebab masa tu I'm zero. Saya sangat kosong lah, tak ada apa-apa. Baru nak belajar, maksudnya nak tahu apa itu Kuala Lumpur. So tadi bila saya masuk macam wow, dekat sini lah. Terus saya nampak jalan-jalan dekat sini. I'm so happy. Itu intro dulu Suara saya jelas. Jelas sorry saya jelas dan terima kasih pada Abang Talib Ya, Talib Adil. Talib. Handsome, kacak bergaya. Alhamdulillah. Jauh daripada saya. Jauh beza. Tak adalah. Ibu pula cakap intro dulu. Intro dulu kalau ibu nak cakap apa. Perkembangan terbaru. Okey, perkembangan Sarah yang paling baru selain daripada jangka promosi lagu Semakin, Sarah Alhamdulillah. Sarah juga sibuk juga dengan bisnes Sarah. Pinky. Hari ni kita hani-hani Ada sebenarnya Pinky. Sarah ada bawa. Nanti saya nak bagi siapa yang ada dekat sini, insya-Allah saya dapat. Ada tak? Kena minta dengan Ayun. Buat sementara waktu itu je dah. Lagu Semakin tu yang Syuib buat tu ya? Jadi kita boleh. Mak Okey. cerita sikit Mak. Orang dah kenal lah ni. Dia dari tadi dia Mak sangat famous kan. Dah makan tadi keledek goreng kan? Sedap. Zan suka kan? Zan suka, isteri mak suka. Sangat sedap. Ya ke? Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang romantik macam ni. Assalamualaikum semua. Okey Zainal, memang romantik macam ni ke macam mana? Memang macam ni. Okey, baik. Okey, saya nak tanya, Mak, kahwin dah berapa lama? Saya dah kahwin sudah 15 tahun. 15 tahun Alhamdulillah. Baik. Siti Sarah yang Syuib berapa tahun dah? Kita dah 7 tahun. Alhamdulillah. Bonda berapa tahun dah? Allah, 38 tahun. Masya-Allah. Hebat, legend. Baik. Berkahwin tu ramai orang berjaya berkahwin, mengekalkan tu adalah satu cabaran. Ya. Mengekalkan perkahwinan. Jadi seiring sejalan ni Bonda, mungkin Bonda mukadimahnya. Mukadimah. Bonda tips paling pantas
suami balik kerja, Bonda apakah tips yang Bonda boleh share dengan kita? Sebenarnya sebelum suami balik pun dah buat benda dulu. Seperti contohnya siapkan diri dengan cantik dan kemas. Amboi. Bonda masa mau 30-an kan main lagi macam-macam kan, sumbang besar macam tu, lipstick macam-macam. Kemudian nombor 2, sebelum dia balik tu kita dah visualize, kita dah bayang, okay, suami aku balik, I want to be like this. So kita pupukkan mood kita dengan penuh hormat dan sayang pada dia, dan kita mesti tahu apa suami suka buat, suami tak suka jangan buat. Tu Baik, saja. Alhamdulillah. Jadi Siti Sarah, kalau tunggu suami balik macam mana persiapan awak pula? Wow. Wow. 7 tahun tu persiapan macam mana? Persiapan 7 tahun tak sehebat macam Bonda. Saya kadang-kadang sebab macam Sarah bukanlah apa orang kata kerja 9 to 5 macam tu kan. Kadang-kadang kalau laki kalau lakinya kalau dah di make up oleh makeup artist mungkin lebih vast lah. Tapi sebenarnya apa yang Bonda cakap tu dah jadi inspirasi saya. Saya dah mula nak make up yang hebat-hebat lah kot. Kan? Wow. Tak payah sikit-sikit je, yang penting smile. Saya balik macam suami saya balik, biasanya saya tengok juga mood dia. Baik. Kadang kalau macam saya tengok dia tak ada mood, saya naikkanlah mood dia. Oh, okey. Lebih dari tu. Baik, itu Mak Adam sendiri. Nanti kita ke kita tanya Mak Adam sendiri. Kalau Mak Adam balik kerja ke syuting lama tak balik, bagaimana isteri awak sambut? Dia tersambut. Dia tak sambut. Sambut. Jangan. Belum habis. Sebab dia selalu dengan saya. Dia sambut 24 jam. Oh, ini Dia together-together. Ya, together. Together-together. So saya nak dia ada di sekeliling. Selalu. Sekeliling ya mak. Sekeliling. Wah, sebelah ada sekeliling. Itu maksud berlega-lega, jaga-jaga, jangan rapat. Itu maksud dia. Kadang-kadang bila kita pusing kanan dia ada, bila pusing kiri dia pun ada. Ini macam marah ke apa? Tidak marah kan? Tak ada. Dia sayang kan? Kalau Syuib sendiri, apa Syuib sebagai suami lah, 7 tahun kahwin. Okay. What do you expect? Bila dah tahu isteri kat rumah, anak-anak ada kat rumah dengan perangai dan sebagainya, what do you expect from your wife? Saya ni sebenarnya seharian tu memang sibuk sangat sebenarnya saya lah. Every day is my working day, and then saya ada beberapa jam saja untuk rumah. So bila saya balik, saya rasa itu adalah masa paling tepat untuk saya release segala permasalahan saya, maksudnya tinggalkan di luar. Bila saya masuk, of course, saya pun ada selalu cakap dengan dia, bila I balik, I nak happy, I nak you ada, I nak you senyum, I nak maybe you boleh masak untuk anak-anak, I nak semua kejar I. I tahu, I pun nak cakap tu. Kalau Syuib balik rumah, dia nak suruh semua orang berlari kat dia. Yes. Semua macam tengah buat apa pun kena berhenti, drop and lari, kejar, peluk dia. Dia excitement lah dia balik. Last kali baru mak dia. Kadang-kadang saya berlari sekali. Dia sekali ada. Pasal dia selalu kat rumah. Dia lepas dia lari peluk, last kali dia akan abang. Dia akan. Tapi dia memang selalu kat rumah. So macam gitulah, saya cuba buat macam tu supaya tak tahulah, saya rasa family is number one. So apa saja saya buat dekat luar, bila saya balik, masa saya adalah untuk keluarga saya. So saya nak ada persekitaran yang macam tu. So wait. So maknanya Syuib nak dipeluk dan nak semua orang datang kan? Yes. So Bonda dah tahu dah bahasa kasih sayang Syuib. Apa tu? Okey. Silakan Bonda. Dia ada 5 bahasa kasih sayang bagi semua berumah tangga ya. Okey. Kita ada 5. 1, kata-kata. Contohnya ada orang suka I love you. Kata-kata. Nombor 2, sentuhan, pelukan yang Syuib suka. She likes to be cuddled. Okay. Saya I love you dan pelukan tadi tu dah ada dah. Saya akan suruh cakap I love you. Paksa. Banyaknya bahasa kasih sayang dia. Okey, so Syuib kata-kata pun suka, pelukan pun suka, dan quality time. You want everyone to give attention to you, quality time. Yes. Dan yang keempat ialah hadiah. Yang kelima ialah servis, tolong masak ke tolong apa. So kalau Syuib mungkin 3 je lah. Masak suruh juga ke? Saya akan beritahu juga. Oh, banyaknya demandnya. Dia demand banyak. Bagus. Bagus. Betul kan? Tapi selalunya kalau orang yang demand banyak, dia pun beri banyak. Betul. Betul. Dia macam ni, orang yang bahasa kasih sayang dia sentuhan, kalau dia suka dia peluk, dia pun suka peluk. Betul.
Kalau orang yang suka terima hadiah, dia pun suka beri hadiah. Sebab tu siapa yang menonton ni, kalau nak tahu suami kita suka apa, kalau dia kata gini, kalau suami kita jenis tolong isi minyak kereta, tolong beli barang, that means dia suka beri, tunjuk kasih sayang dengan act of service, maka insya-Allah dia pun suka kalau kita buat something untuk dia, contohnya masak. So bila tahu bahasa kasih sayang, senanglah. Kita buat satu tu je. Betul. Mak Adam suka macam mana? Suka isteri peluk ke, suka cakap I love you ke, suka bagi hadiah ke, macam ni? Apa? Ada suara dari belakang. Apa yang dia boleh kasih, saya terimalah. Jawapan Sepenuh selamat. hati. Tapi saya seorang suka yang dipeluk lah. Dipeluk, suka quality time. Yes. Dengan sebab ciuman ibu. Ciuman ibu. Okey, baik. Kan sebab dulu bila ibu saya di Filipina, ibu bila ibu perempuan ni memang kasih sayang, diorang memang sepenuh. Dia kecil, biasa dipeluk kan? Dipeluk. Saya isteri saya sama. Walaupun saya selalu mengetam. Mengetam Islam? Mengetam. Dia dah keluar bahasa kod dah ni. Mengetam tu kita ada bahasa kod kita orang. Apa tu mengetam? Meragam. 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 Macam budak nak tidur mula mengetam. Cranky. Laki pun cranky. Tapi apa yang isteri bagi, boleh bagi, kita terima saja. Sebab saya rasa itu semua apa ni, it's a gift. It's something that our wife give us, and those are special things actually. Even though it doesn't deal with money or materials. To kiss or to hug, to say I love you is very important. And Baik, alhamdulillah. I love you, pelukan. Bonda, tadi Bonda dah katakan tips yang sekiranya sejalan ni Bonda. Ya. Cabaran untuk wanita ketika suami dia senang. Okey. Cabaran untuk si suami ketika susah. Sebab bila susah, suami tak akan mana, isteri yang akan stay. Tetapi cabaran untuk isteri, bila suami dia senang, dia panjang langkah. Dia So itu ada situasi atau senario yang kita boleh baca hari ini. Bonda mungkin Bonda boleh komen suasana suami isteri bila senang, isteri tu hampir dilupakan. Tapi masa susah, masa jatuh, itulah isteri dia yang dia tunggu, dia tangisi bahu, itulah tempat dia menangis, di riban itulah dia mengadu. Jadi Bonda mungkin boleh bagi tips sikit. Yang pasangan-pasangan yang baru nak kahwin 5, 6, 7 tahun ni. Betul, masya-Allah. Sebelum ni macam inilah, siapa yang belum kahwin so saya bagi doktor ni, kita ada langkah pencegahan, rawatan, rehabilitasi. Contohnya kencing manis kan. Baik. Mencegah kencing manis, merawat kencing manis, kerana kalau kaki dah kena potong, rehabilitasi. So bagi yang belum kahwin dulu kan. So untuk mencegah suasana jadi macam tu, yang belum kahwin, please, bila kita nak kahwin, kita tengok orang tu kahwin kerana apa. Sebab itu dalam Islam dia kata, kita kahwin wanita atau lelaki pertama kerana rupa parasnya. Kan jumpa orang, lawannya kat Facebook post lawannya kan. Lepas tu jumpa, dia ni seorang yang berpelajaran, harta dia. Yang ketiga tengok keluarga, bagusnya keluarga dia, orang baik-baik. 3. Yang keempat, agama. Kalau pertama 3 ada, agama tengok semayang pun tak, cancel. Boleh nak cakap cancel. Sebab orang yang tidak ada agama ni, tidak ada pegangan yang kuat, maka dia boleh buat apa saja. Dan orang tak ada agama ni, kahwin dia bukan kerana Allah, maka bukan satu sunnah, maka susah. So Bunda nak cakap, siapa yang dah berlaku macam tu, bagi siapa menonton, laki-laki semua, okey, Bunda nak cakap macam mana anak perempuan kita dilayan, macam mana kita layan isteri kita, macam tu anak perempuan kita dilayan. Okey, so siapa yang kat sini yang tak layan isteri dengan baik, please tengok anak perempuan, kesian anak perempuan kita tu. Okey, bagi rehabilitasi siapa yang dah kena. Katalah wanita di luar sana tiba-tiba suami buat hal, kau dah senang kan. Kita fikir macam ni, semuanya dah takdir. Katakanlah suami kita meninggalkan kita, menceraikan kita, kita mesti faham bahawa semua ada expiry date. Dan jodoh pertemuan tertulis di Lauhul Mahfuz, masa 4 bulan dalam perut ibu tu dah tertulis. So if something happen to you, kita fikir macam ni. Kita ni nak belajar, diri kita semualah, Bonda pun sama. Kita nak belajar untuk bahagia dengan diri sendiri bersama Allah.
Sebab believe me all, once you have Allah with you, manusia ni instrumen saja. So kita tengok suami kita, cakap apa suami kita? Bang, sebenarnya kan you ni sebab I nak dapat pahala untuk Allah sayang I. So I buat kat you ni, you sayang I ke tak, doesn't matter. Most important, Allah love me. But believe me, if Allah love you, the whole world boleh termasuk suami kita. Wow, pagu jitu pedebah bu. Ya, betul. Jadi Mak Adam. Ya, bang. Okey, baik. Apa cabaran kamu dengan bila berkahwin dah 15 tahun? Dah 15 tahun kamu berkahwin. Ya. Apa cabaran kamu dalam perkahwinan? Selama 15 tahun. Tipulah kalau sedangkan pantai pun ada bah dan sebagainya. Hari pun ada hari yang hujan. Dalam perkahwinan awak Dalam apa perkahwinan dari mula sampai sekarang is to adjust with the attitude, perangai, dan juga apa bunda cakap tadi pasal semayang tu ada isteri saya. Tapi daripada saya masih belajar lagi. Baik. And I think it's true. I think that's a very strong thing to know that you have to put God first. Sebab it's logic actually. God give us everything. God give us our wife. Dia yang bagi isteri kita. Dia yang akan bagi kesihatan kita, isteri kita. So kita kena nak letak Tuhan dulu. Saya pun belajar ni daripada Abang Syuib. Allah Akbar. Dia selalu Ustaz Syuib. mengajar, memberikan saya motivasi daripada video yang dia cari daripada. Oh, masya-Allah. Dan Abang Syuib juga dia banyak kata-kata yang saya banyak belajar sebenarnya. Masya-Allah. So cabaran dia, it's life itself, but you have the choice. You have the choice between life and God. I believe so. It's your decision between life, your family, and between God. So you have to choose wisely. But if you want to ask me, Yeah. I'm still learning, and I want to be a better person Of course. in the coming future with my family and my wife, Amin. my beautiful wife. Alhamdulillah. Cantik lah. Cantik. Alhamdulillah. Menitik air mata wahai dekat saya. Alhamdulillah. Sedap tak Azam pakai tu? Sedap lah. Sedap pakai Alhamdulillah. Baik. Jangan nanti kita panggil sini lah. Janganlah sinilah. Baik. Syuib, saya tertarik apa yang Mak Adam katakan. Sebab saya sendiri, saya tak boleh nafikan ramai yang meminati anda. Syuib ni sebenarnya Syuib berevolusi tau Syuib. Daripada mula maksudnya sekarang ni saya tengok Syuib punya posting pun banyak mengajak orang ke arah mendekatkan diri kepada Tuhan. Pastinya Allah ilhamkan, pastinya Allah yang gerakkan. Bagaimana Syuib sebagai suami kan? Saya tak menafikan Siti Sarah dia adalah pujaan ramai, penyanyi. Dan dia menjadi bintang terlebih dahulu daripada Syuib. Ya. Bagaimana Syuib, kalau kita tahu isteri kita caring woman, dia orang berjaya. Bagaimana sebagai suami Syuib nak bentuk keluarga tu? Bukan senang Syuib saya rasa. Betul. Saya manusia biasa, saya juga pendosa, saya juga ya manusia begitu kan, sikap dia kadang-kadang lalai. Tapi kita sentiasa untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Saya ni 7 tahun berkahwin. Saya lalu pelbagai fasa dalam hidup saya. Baik. Saya kahwin dengan dia, saya zero. Saya tak ada apa-apa. Saya orang yang susah, sangat susah. Kemudian bila saya berkahwin dengan dia, daripada tak ada apa-apa, kita build up sama-sama susah. Saya susah, betul-betul susah. Bila saya ingat first house kita orang, kita kahwin, kita tak ada rumah. Dah kahwin seminggu baru cari rumah. Jalan-jalan dengan dia, pergi sini, tak ada rumah. Pergi sana, jumpa rumah, duduk rumah, masuk rumah for the first night, kosong. Tak ada apa. Ruang tamu tu just ada tikar. Kemudian kita lalui fasa lagi, pelbagai fasa. Dia pergi ke kehidupan dulu, kemudian dia berpindah ke bila saya rasa that everything yang saya ada ketika itu bukan sebab saya, tapi sebabkan doa-doa mungkin daripada isteri saya dan of course Allah. And then it's suddenly sebenarnya daripada tahun lepas saya didatangi oleh orang-orang yang baik. Saya bersyukur sangat. Saya didatangi oleh orang yang sangat baik, yang mengajar saya tentang
how betapa pentingnya solat. Maksudnya dalam satu hari 5 waktu. Kemudian bila saya continue pergi umrah, doa-doa tu apa yang saya panjatkan di sana dia sampai. Contoh perkara yang paling unik saya rasa berlaku adalah tentang isteri saya. Bila saya pernah cakap dengan dia pasal untuk pakai tudung, pernah cakap. And then bila saya cakap, saya faham dalam dalam masa yang sama, saya tak nak dia pakai because of dia kena pakai because saya suruh dia pakai. Saya tak nak macam tu. Tapi bila saya dah bagi tahu, and then saya terus berdoa. Bila sampai sana saya berdoa, bila balik dia pakai tudung dan tak buka, saya rasa macam wow. Saya pernah tanya dia, are you sure that you memang tak nak buka lagi? So bila dia cakap yes, so saya rasa macam wow. Itulah dia. Memang sekarang ni saya dah banyak, bukan sekarang, daripada dulu lagi saya suka motivation sebenarnya. Saya suka tengok video-video ayat-ayat motivasi yang berkenaan motivasi. Kuat sikit Syed. So pasal bila saya tengok motivation punya video lah, perkataan, sebenarnya dia memang buatkan saya saya nak, dia akan buatkan saya jadi orang yang berkualiti. Dan memang daripada semua motivation yang saya pernah nampak, saya memang percaya sememangnya kejayaan dalam bisnes ke, kehidupan, dalam rumah tangga, dalam berkawan, dalam segala-galanya adalah bila kita letak Allah nombor satu. Itu je sebenarnya. That is the first key. Tapi bila kita pegang kat situ, memang saya sendiri nampak yang memang itulah jalan dia sebenarnya. Pasal kita kadang-kadang kita sibuk merancang itu dan ini, dia tak jadi. Tapi sebenarnya itulah dia punya perjalanan. Tapi of course Allah akan bagi kita yang terbaik. Pasal kita punya imajinasi kita yang baik, itu pun sebenarnya akan sampai. Saya pernah berimajinasi macam-macam benda. Saya nak ada rumah ini, saya nak ada kereta ini, saya nak ada anak macam ini, saya nak ada isteri macam ini. Semua tu sampai. Dia sepanjang saya hidup ni lah maksudnya. Sampai kan bila saya dapat, saya rasa macam ini yang angan-angan tu, dia macam tu. Ini macam ini yang itu air. Ini so saya cakap Allah is dahsyat gila. Dia memang dahsyat. Sebenarnya the key of success is just ikut jalan Allah is the best way. Memang takkan disangkal lagi ya. Masya-Allah. Dan Siti Sarah metik pada kata pagi apa suami pagi apa? Daddy. Sayang yang di macam-macam ikut mood lah. Ikut mood. Okay, Siti Sarah berbalik pada apa yang Syed katakan tadi tu. Bila terdetiknya nak hijrah, macam mana terfikir? Adakah lepas suami tegur tu ataupun memang dah berfikir-fikir berkira-kira antara karier dan sebagainya? Oh tak ada. Sebenarnya pasal berhijab tu saya tak ada jawapan sampai sekarang pasal berhijab tu. Jawapan dia adalah suami saya berdoa di depan Kaabah. Itu adalah jawapan saya. Apa yang orang cakap ni, macam mana you boleh ni. I don't know. Baik. It just happen. Macam bila balik umrah tu, saya ada macam satu benda yang saya tak nak keluar rumah. Saya tak tahu kenapa. Okey. Lepas tu saya rasa macam ada benda-benda yang saya rasa saya deal dengan diri saya lah. Saya tak tahu apa benda tu. Okey, baik. Lepas tu saya tak rasa macam nak buka tudung. Itu je. Kita sambung kembali. Baik, tadi Mak Adam dah fikir apakah jawapan dia? Apa soalan tadi? Soalan dia tadi, kita nak tahu macam mana Mak Adam sebagai saudara baru. Walaupun dah berbelas-belas berpuluh-puluh tahun, bagaimana Mak Adam belajar? Apakah yang first yang Adam rasa Islam is the one? Sebenarnya dia punya cerita panjang. Kita pendekkan. Kompreskan dia. Okay. If God already written our life, why do we insist? Okay. As simple as that.
Baik. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kalau Tuhan tu sudah dituliskan kita punya hidup, Takdir. Takdir. Qada, ya. so kenapa kita nak insist? Baik. Tapi ada cerita yang saya nak kongsi. Ha. Dekat sikit. Dekat sikit. Okey, saya dulu Roman Katolik. Oh, Ya. okey. So bila saya datang di Malaysia Tahun bila tu you datang? 2001, 2001, baik. sebelum saya jumpa cinta, Okey, baik. saya jumpa kawan Baik. seorang Melayu kerja di hotel di mana saya bekerja. So bila saya melihat seorang ni, dia seorang yang sangat baik, lagi baik daripada saya. So saya bertanya-tanya dengan diri saya, takkan dia pergi neraka? Dan sebab dia baik kot, Okey, baik. saya lagi jahat, saya lagi pergi neraka kot. Itu awak punya fikiran ketika itu. Baik. Ketika itu dia pusing macam, oh ini sebenarnya Islam macam ni lah, bukan yang apa yang orang cakap dia TV, bagi orang bom sini bom situ. So di situ dia bermula Baik. haus. Debarkan saya macam tunggu. Oh, dia ikhlas je. Minum. Bismillah. Okey, baik. Baik, teruskan. Ada lagi, habis dah. Ada lagi? Sudah. Okey, baik. Jadi mula jumpa cinta tu tahun Di masa 1 bulan lepas tu, 1 bulan saya sampai di Malaysia, saya jumpa cinta. okay. Tahun 2001 juga. 2001 itu saya sampai Julai. Saya jumpa dia Julai. Jumpa dia di hari lahir ayah saya. Okey. Julai 13. Oh, you masih ingat lagi. Baik. Okey, dan berkahwin selepas 3 tahun lepas tu. Berkahwin 2 tahun lepas 2 tu. tahun. Kita berkawan 2 tahun. Lepas tu kita kahwin. Alhamdulillah hingga hari ini. Seiring sejalan. Seiring sejalan sampai akhir nanti. Amin, amin, alhamdulillah. Amin. Dah Alhamdulillah. dapat 1 lagu. Dah dapat satu lagu Okey, nanti kita tanya perkembangan juga. Okey, mungkin Bonda, Ya. mungkin boleh kongsikan antara yang Mak ada kongsikan tu, tengok contoh tauladan yang baik. Betul. Daripada contoh tauladan yang baik, akhlak yang baik, boleh muka banta orang. Tu dia panggil dakwah bilhal. Silakan Bonda. Because kita dakwah ni bukan hanya cakap saja, tapi dengan akhlak. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan bukan untuk suruh kita buat apa, tapi untuk akhlakul karimah. Dan pagi tadi Bonda dengar maksud hadis kat subuh tau. Dia kata, apakah 2 benda yang mendekatkan kita pada api neraka? Iaitu mulut yang tak dijaga kerana makan benda yang haram, dan percakapan mengumpat. Dan tentunya kemaluan sebab tidak menjaga pada isteri sendiri. Okay? Dan 2 benda yang mendekatkan orang pada syurga ialah takwa dan juga akhlak yang baik. Masya Allah. Sebab di padang mahsyar, benda paling berat timbangan adalah akhlak yang baik. So, dan salah satu tanda nak tahu Allah sayang kita, Allah beri sifat lembut. Baik. So, kita nak jadi orang yang lembut. So macam mak saya perhatikan, subhanallah, dia Roman Catholic, tetapi akhlak dia baik. I mean, who doesn't love him? Tengok dia pun sayang, suka romantik baik, je. lembut kan. Sebab tu orang suka kita, sebab pasal kita cantik, sebab kita baik. Sebab baik tu dia hati, cantik tu dia fizikal. Orang pandai pun dia akal. Tapi yang sebenarnya manusia tu nilainya pada hatinya, dan hati tu menghasilkan akhlak yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kan? Okey, baik, saya tengah tunggu. Sabar ni, Bonda tak sabar ni tengok produk ni. Ya. Masa rest tadi, Sarah tunjukkan this one kan, Bonda nak pakai lepas ni. Okey. Ini dia panggil serum. Okey, baik. Duduk dah. Serum ni Sarah. Ya, betul. Serum ni Sarah kata dia ada rose hip oil. Dahsyat gila produk rose hip oil ni. Memang rose is one of the best. Lepas tu ada for 24 karat gold. So lepas ni Bonda nak pakai. Lepas lepas tu Soeb punya madu ni, actually Soeb saya ni kan memang orang yang sangat-sangat into health, because saya rasa manusia ni 5 perkara dia mesti belanja duit. Apa dia yang mahal? Yang pertama, Ambil nota kejap, Bonda. benda Kejap, mesti kejap. mahal ialah benda yang kita invest in our body. Benda Okay?
Benda yang mesti mahal. Yang mahal. Yang kalau kita buat tak timbulkan riak. Kalau Baik. beg tangan timbul riak kan? Baik. Cincin-cincin kan? Baik. Oops. Okey, baik. Berdarah kena tembak Okey. So benda yang mahal ni yang pertama yang simple lah. Kita punya tilam dan bantal. Tilam dan bantal. Sebab tilam 8 jam tidur, mata sangat berharga. Determines the back. Bantal pun your neck. Baik. Okey. Number 2 tentunya kita punya skincare. Skincare. Sebab badan kita terlalu mahal. We cannot simply put any murah-murah produk yang ada mercury apa. Don't. Kalau orang yang jual tu kita tak kenal, tak try, don't use anything on your body yang kita from benda yang tak dikenal. Baik. Bonda doktor sangat fasih. Baik. Number 3 ialah kita punya suplemen yang kita makan. Sebab tu Suplemen. bonda macam ni kan, macam madu semua memang memang I want to congratulate you lah. Because bila we go into business yang memberi nilai pada orang, sebab kita berniaga ni, satu sunnah Nabi. Number 2 rezeki kita dapat tu ramai orang dapat peluang pekerjaan. We make the economy run. Dan bila kita berniaga, bila kita beri cara nak berniaga maju, beri nilai yang baik. Sebab kita akan dapat rezeki berdasarkan nilai kita beri. Kalau kita buat produk yang tidak ada nilai, kita dapat duit, Allah akan ambil balik duit tu. Okey? Yang keempat lah berus gigi. Anything produk buah gigi semua tu kena mahal. Berus gigi boleh? Yes, very important untuk mouth kita. Sangat penting. Because kesihatan mulut menentukan kesihatan tubuh kita. Okey? Dan yang kelima lah kasut kita. Footwear. Kasut. Don't wear anything yang membahayakan kita. Because when you walk, you can support your whole body. So kalau lepas tumit tinggi lama-lama akan rosak badan. Okay, yes, don't. Dan tentunya bahagian mata mata banyak orang cermin mata lebih kurang don't. Cermin mata please buy a good one. Dan untuk rawatan mata apa-apa please jangan sekali-kali kita percaya orang yang rabun tu taruh air zam-zam lah, taruh makan gula-gula rabun, semua tak betul. Okay, so anything for your body biar mahal. Dan perhatikan 6 perkara ni, paling 6. Riak tak? Bantal tilam orang tak tahu. Dalam bilik. Suplemen orang tak tahu. Okey, dah Skincare makan. orang tak tahu. Betul. Buah gigi orang tak tahu. Betul. Kasut mungkin lah. Tapi orang kadang tak tutup dapat. baju labur. Ya. Okey, so maknanya benda-benda ni memang mata pun kalau kita buat operation mahal laser, tak nak pakai spek berbelah ribu pun tak riak pun. Tapi kau boleh beg tangan riak. So insya-Allah ikhlas. Okey, dah. take Tahniah note. Syed. Dah. Boleh tak sabar nak makan ni apa lagi? Yang ni ada dia punya apa? Sarah dia punya sarang Ni ada sarang. dia Jadi sekali. nak buat explanation Okey. sikit. Ini sebab saya mendapat ilham untuk buat bisnes madu ni sebab madu is memang bagus sangat kan. Bagus sangat. Yes, dalam Quran sebut surah An-Nahl ayat 68 69. So isunya sebelum ni adalah kita susah nak cari madu asli. Betul. Faham kan? So Ramai yang mengaku madu asli. tapi tak asli. Betul. So dia ada mixkan dengan gula apa semua. So bila saya dapat peluang ini, saya jumpa ada satu hamba Allah ni, dia sudi nak buat kerjasama dengan saya. Bila saya pergi ke ladang dia, and then dia berikan konsep. Maksudnya salah satu konsep inilah, maksudnya yalah, Dengan sarang-sarang dia sekali. takkan kita nak, macam mana kita nak buat benda ni jadi tak asli, pasal ini adalah lebah yang buat. So kita ada ladang kita, kita ada ladang kita, memang dia akan rasa macam kecoh je kan. Itulah. Memang kat ladang kita kita ada bela. So ini yang kita keluarkan dan kita Explain potong. sikit pasal bela tu. Dia macam bukan macam bela ayam. Yalah. Memang, so bela lebah antara benda yang paling senang sebab kita just letakkan di tempat yang sesuai untuk dia. Ada makanan dia, ada tumbuh-tumbuhan yang sesuai untuk dia. So dia akan hasilkan madu yang baik. So macam ini kejap lagi kita tengah potong dan kita makan. Sebab apa, dekat dalam ni sebenarnya inilah dia madu-madu dia yang sebenarnya kehidupan lebah ni luar biasa kan. Contoh. Ya, sebab kalau kita Sebab Allah pesan, Nabi pesan contoh hilbah. ya, betul. Kenapa dia Sebab dia punya susun atur hidup, wow, dahsyat, Kan? teratur. Dia ada kerja dia ada bandar dia. Yes. Dia And then betul, dia seawal subuh sepi'i lah orang cakap. Subuh sepi'i dia dah keluar. Untuk subuh sepi'i lah. Tak pernah dengar ya subuh sepi'i. Macam nama orang nama tu kan. Subuh sepi'i dia dah keluar. Lepas tu bila dah keluar, dia akan bekerja sampai matahari terbenam. Dan bila matahari terbenam, malam dia akan duduk sarang, dia tak keluar. Sepatutnya manusia macam gitulah. Bila malam tu untuk dengan Ini manusia bangun 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari. Lebah tahu bangun subuh-subuh. Malam duduk kat rumah. So manusia patutnya bekerja siang hari, malam duduk rumah. Okey, ini madu sarang. Yang tu Ini kita ada madu stick juga. stick. Saya selalu tengok Syuril kalau tebal pada dia bawa ni. Itu energy fast energy. Ini senang sebab kita boleh letak dalam beg, kita boleh, and then ini bagus untuk budak-budak sebab gula pasir tak bagus kan bro?
Yes, racun besar pun cakap. Sebelum ni saya cakap tak bagus je, rupanya tu tahap racun besar Tak boleh siapa ada gula putih buang yang pakai kat rumah. Betul. So saya didik anak-anak saya untuk ambil madu. So saya cakap jangan, pasal anak kita orang pun memang tak makan gula, tak makan coklat. So saya cakap nak makan madu ni asli. And then ini adalah madu lemon, Lemon. honey lemon. Kita mixkan dengan lemon. So hasil madu tu hasil madu. And then itu ada. Rahsia. So lemon bagus untuk Suami dia detox. pandai jaga. Yang lagi satu ni nama dia, Ini my favourite. wah, dia nak nyanyi dia kena minum setong rasanya. Oi. Kalau dia nervous ke apa ke, memang saya punya budak memang kerja je kena usung benda ni kulu kilir. Ini madu kelulut. Madu kelulut. Yes, lebah is Tak lebah. sama, Tak, kelulut ni lebah apa ni, jenis lebah yang lain, dia kelulut. Allah. Terus kecoh tengok. Memang dia macam gitu. Aduh. Tidak. How? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa-rasa. Alhamdulillah. So itulah dia. Memang sedap. Sedap sangat. Budak first time makan ke macam mana? Saya first time. Saya Dia tak punya pernah hampas buang Itu yang cakap habis madu sepah dia buang. Bismillah. Manis makan. kan? Sepah dia dibuang. Sepahnya dibuang. Sepahnya dibuang. Oh, sepah dia dibuang. Sepah dibuang. Dia macam chewing gum tu. Sebenarnya itu lilin daripada lebah. Yes, kan. Nikmat Memang dia, mencengkam. Nikmat dia memang lebih dengan sarang. Tu kunyah dia zuu. Memang Semua Elio dah berkumpul menengok. Okey, kalau saya boleh gambarkan, saya first time makan dalam hidup saya. First time, okay. Tahniah Apa rasa dia? Dia set endorphin. Dia macam ni. Sarang tu dia ada rasa I pun dia. nak. Dia pun nak, Dia okey. rasa dia, Mak, saya nak mak. tahan benda ni. Yang sepah tu dia makan Sepah dia tak boleh. Kita boleh. Boleh sebenarnya tapi Dia sebenarnya boleh, tapi sebab ini tak payahlah. sebab apa saja yang keluar daripada perut lebah Macam wax. adalah baik. Ya macam wax adalah baik. So termasuk dengan dia punya sarang ni pun adalah daripada lebah dan lebah juga. Sedap weh. Weh, kejap Ni sweet. satu paket tu berapa 150. Ada lebih kurang 800 gram. Baik. 1 gram. Jadi 150. Kalau ada ejen diperlukan tak? Of course. Ada? Stokis dan ejen diperlukan. Okey. Di country hut dah ada ejen. Di country hut ni dah ada ejen belum? Boleh jadi je lah. Oh, jadi kalau dah masuk tak boleh masuk campur lah. Tak belum kawasan. Pukul habis lah. Baik. Yang ini si Sarah, saya selalu tengok awak selalu cakap banyak yang feedback pada customer bila pakai ini. Okey. Sarah, pertama sekali Sarah nak kongsikan Sarah punya pendapat tentang ada banyak orang pakai Sarah, ramai orang pakai Sarah punya gambar untuk produk diorang. Lepas tu diorang cakap nak cantik, yang paling penting kena ada duit. Kena ada duit baru boleh cantik. Sebenarnya kalau orang ada duit pun ada juga yang salah ambil produk. Betul, diorang tak faham. Sarah sangat menitik beratkan tentang penggunaan produk-produk. Jangan pakai yang ada mercury, yang ada chemical yang akan menjanji-janji dekat you, okay, you akan kulit cantik dalam masa 3 hari. Lepas 3 hari tu you dapat kanser kulit. Allah. Betul tak Bonda? Bahaya. Cuba Bonda explain sikit Bonda pasal mercury ni. Sarah nak tu kan besar. Allah. Ada bukan mercury saja, kadang dia ada hydroxychloroquine. Ya. Quinone sangat bahaya. Hydroquinone. Ya, Bonda dulu pernah pakai dulu. Orang kata cantik nanti muka jadi pink. Rupa habis menggelupas. Allahu Akbar. Masa berarti 20 years ago. Nak lawa juga masa tu kan. Menyosal then. But now Bonda yang gunakan Bonda good nutrition, good supplement dan juga produk yang bersih kulit. Yes, It's all betul. about that. Betul. Sebenarnya yang paling penting apa yang kita ambil dalaman juga macam pemakanan kita. Kalau kita dah makan benda-benda yang tak healthy, kita makan McDonald, KFC, all this, memang kulit kita sendiri memang dah tak ada glow. Tapi kalau kita dah ubat dari dalam, and then untuk luaran Sarah boleh suggestkan untuk pakai serum Sarah, produk Sarah lah. Sebab apa? Your skin macam sangat baby skin. You have nothing on your face. Subhanallah. Complexion sangat dahsyat. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya pun jaga makan juga. Dari sini saya nampak tak ada bedak, tak ada apa. Tak ada apa. Nothing. Jadi, I think dia pore just tak nampak letak langsung. apa? Moisturizer. Moisturizer. Ya Allah. Paper Sebenarnya boleh try pakai serum ni sebab dia akan bagi you glow effect.
Pijak sikit. Ya, insyaAllah. Bagus, cerita. And then dia ada, saya tak suggestkan pada orang lelaki sebenarnya. Okay, bye-bye. Sebab dalam dia ada gold. Oh, okay. Yang tu Sarah tak sure either orang lelaki boleh pakai ataupun Gold tidak. betul ke? Gold betul 24 karat. Gold ni dia akan bagi kita boleh tak bonda kalau orang lelaki pakai? Kena tanya ustaz Dah lah. video lah. Nanti kita kalau bonda boleh tanyakan pada ustaz tu macam mana. So gold ni dia akan bagi kita satu energy. Kalau macam zaman Cleopatra dulu kan, kan katanya dia salut muka dia dengan gold. Itu kan untuk bagi tegang muka dia, dia bagi positive aura, bagi so itu Sarah agak percaya juga dengan benda tu. And you know that when Bona nak beritahu the latest thing about tentang science kan, rupanya what we believe that's going to affect us. Dia panggil biology of belief. Dan sebenarnya tahu tak, kita ni kepercayaan kita menentukan macam mana jin kita express benda-benda. Sebab itu kadang-kadang kalau kita makan ubat doktor tu kan, doktor lain ubat sama, tapi doktor ni kita baik, doktor ni kita tak baik. Sebab kita belief system. Belief, yes. So tapi belief system pun mesti berdasarkan ilmu juga. But really lah, see macam Sarah kan, your sabun, collagen, semua saya rasa sangat scientific. Dan kalau bonda pun memanglah that's one good, my next one lah. Saya ni memang muka saya siram macam-macam tidur malam. Itulah benda Makcik 60-an biasalah kan. Itulah dalam perkara benda yang sangat penting kita kena jaga. Antaranya skincare, dan skincare, juga suplemen. Suplemen, tilam, bantal, kasut, cermata. Baik, alhamdulillah. Baik. Kita pun ada masa lagi ni. Saya nak tanya Mak lah. Dari tadi dia dah makan madu 2-3 kali tadi. Baik, Mak. Ni sini Mak. Ni dia punya ni. Baik. Baik, boleh pinjam baik. Baik. Mak tadi kita pun dah tahu Mak apakah plan Mak seterusnya dalam hidup bersama isteri lah kan. Dah 15 tahun kahwin. Of course, perjalanan kita di dunia pun kita nak, di akhirat pun nak. Okay, jadi apa yang Mak mungkin nak bagi tahu pada isteri lah sekarang ni? Apa yang Mak perlukan atau apa yang Mak inginkan hidup bersama seterusnya? Okey, sebenarnya daripada sebelum ni kita sudah diajak dengan Abang Syuib dan Siti Sarah pergi ke umrah, dan insya-Allah bulan 11 ni kemungkinan kita ada peluang untuk nak pergi. Alhamdulillah. Dengan Izan, dengan isteri saya. Ni pertama kali. Alhamdulillah. So saya akan cuba nak belajar sepenuh-penuh mungkin, Alhamdulillah, sebaik-baik mungkin, supaya saya boleh menjadi suami yang baiklah, menjadi suami yang baik, insya-Allah menjadi ayah yang baik. Amin. Di masa yang akan datang. Amin. Saya akan teruskan belajar agama, dan juga untuk dan saya juga akan teruskan berperang untuk memberikan kebahagiaan isteri. Oi. Minta maaf, aku tak pernah dengar lagi suami nak berperang. Mel lah sini, nak tengok orang saya tanya mana suatu isterinya. Kam Izan. Mel lah sini. Kam. Siapakah wanita bertuah itu? Siapakah wanita yang sanggup diperangi tu? Oh, saya selalu best Siti Sarah. Dia mesti belajar daripada Zan apa ilmu dia pakai ni. Sampai suami dia sanggup berperang dengan Izan. Mel dekat sini. Awak apa khabar? Sihat dia? Alhamdulillah. Oh, saya ni macam ni lah, saya tetap duduk. Saya duduk sini boleh. Tak apalah. Apa Zan Awak duduk sambung. sebelah. Bersanding dua orang. Dia bersanding dua orang. Baik. Jadi tiba-tiba jadi tetamu kan. Ini tak ada protokol, kita main sebat je. Baik, jadi Zan. Nervous lah. Ini nervous. Dah di. Okey Zan, Ini live live. jadi live. Okey. Sebagai isteri lah kan. Apa cabaran awak menjadi isteri kepada Mak Adam yang sekarang ni dah terkenal? Dulu orang tak kenal lagi. Sekarang dah terkenal. Apa beza menjadi isteri yang dahulu dan isteri yang sekarang? 15 tahun dah. Awak jadi artis berapa tahun dah? Kejap saya berdebar ni. Jangan berubah. Apa beza dia? Apa bisa dia?
Okay, go ahead. Tak ada beza rasanya. Yeah. Pasal saya jaga dia since kita kahwin. So saya lalui benda tu, kita tengok dia punya Show. naik dia macam mana, dia punya susah dia macam mana. Saya tahu sendiri. Dia pun first time balik rumah dia kat kampung dia pun macam tak ada siapa tahu. My family pun tak tahu macam mana keadaan rumah dia kat sana. Rumah dia agak macam susah lah. Bagi kita macam susah sangat. Dia berpasir. Sebelah pasir, sebelah lantai biasa. So dia tidur kat situ, parents dia tidur semua kat situ. So rumah dia kecil lah, rumah dia kecil. Yang dia punya majoriti yang duduk dalam tu adalah dalam macam 15 ke 20 orang. Satu family, 3 family duduk situ sama sekali. So first time pergi sana, saya dah cakap dah dengan dia. Dia cakap tempat dia macam mana. Dia kata quarters tu, kita kat sini quarters okey kan, cantik semua. So bila saya pergi, pesan saya jejak dekat kawasan rumah tu, saya nampak rumah dia macam rumah jiran dengan rumah jiran satu ni dekat. Macam kalau capai pun dah boleh sampai. So hanya laluan kecil je nak pergi rumah dia tu. So first time saya masuk situ, saya cakap biar betul ni kan, saya nak masuk ke kawasan ni kan. Sebab saya tak pernah duduk kat kawasan tu. Bukan saya cakap saya orang kaya, tak. Tapi first time saya lalui benda tu. Dan bila saya masuk dan saya lalui jalan yang tu dengan penuh lecak waktu tu, dia cakap Masya Allah, this is my family dekat sini. So bila masuk situ, saya tengok semua orang sambut saya macam wah, menteri datang, anak raja datang kat situ. Semua jiran-jiran semua tengok dari celah-celah, dari celah-celah pintu, celah-celah tingkap. Cakap, biar betul ni, kenapa sambutan saya ni macam luar biasa sangat. So saya teruskan masuk, saya tengok keadaan rumah tu macam sungguh daim macam tu, dengan toilet dia macam tak ada berpintu. Cakap, oh, tak ada pintu, dia pakai langsir. Ada main sap-sap macam tu je. Dia cakap, saya call dia, saya tak boleh terima. Saya call, cakap, macam mana saya nak tidur ni dengan ni? Oh, masa tu you tak ada dengan Mak? No, saya pergi seorang. Saya pergi seorang. Saya pergi seorang. Lepas tu saya cakap, dia kata tak apa, you duduk, nanti my parents boleh ni entertain you. Cakap, okey. Dengan bila keluar pintu rumah, sebelum masuk pintu rumah tu, dekat jiran tu ada babi, seekor anak babi kecil yang piglet tu. Diorang jaga. Kan? Ini live ah. Ini live. I cerita yang betul lah. Tak apa, ni eksklusif. People needs to know. Kita kontak. Pasal jarang saya bercerita dengan orang. Tak apa, it's okay. So bila nampak seekor babi tu, saya jadi macam lagilah saya seram nak masuk rumah dia kan. Dengan piglet tu ada, dengan anjing yang Bukan culture kita lah. itu Bukan bukan culture kita. For them it's normal. Yeah, it's normal for them. So But you are so kind, you accept no dahsyat. Tahu bila ni? Masa baru kahwin ke bila? masa tu baru kahwin. Saya balik sendiri. Masa saya nak sendiri jumpa bapa mentua saya. Ini dia panggil apa? Sayang tanpa syarat. It's really unconditional love, Mak. That's why you love her so much. Yeah. Subhanallah. Mana dia terima mak seadanya, but look at what Allah angkat darjat mak sekarang. Kan? That's why Sometimes we like misunderstanding. Itu normal lah kan. Yeah, but I love you. Mungkin saya Saya makan madu tadi, tapi yang ini tak boleh challenge. Jadi saya boleh tak, Melekit tu. saya nak tambah sikit lah. Saya kenal Mak Adam dalam 3 tahun lepas. Masa tu Sarah mengandung Arik Martin. Sekenal saya diorang, saya ni keluarga saya kecil, saya nak tunggal. Satu hal, saya nak tunggal, and then mak saya punya family pun tak besar. Saya dan Mak is like macam saya punya abang je lah. Walaupun dia panggil saya abang, saya tak tahu kenapa dia saya panggil abang, pasal dia lagi tua daripada saya. Diorang ni orang baik gila. Diorang baik sangat. As a human, saya cakap, wow, diorang baik sangat. Diorang buat macam-macam. Kita rasa macam dia bukan berkawan, tapi dia memang macam keluarga.
Dia macam berkeluarga. So and then for this umrah saya rasa amazing saya bila dia cakap nak pergi sekali tu, I hope that Allah mudahkan perjalanan untuk pasal mungkin sangkut pada visa dia saja sekarang ni. Tapi kalau saya dapat pergi sana dengan orang is the best thing I ever. Amin. Izan insya-Allah tetamu. Dong baik Thank you Kak Izan Oh, Ustaz Haryanto pun tengok Ustaz Arianto. Itu hari saya pergi umrah jumpa dia kat sana. Haryanto pun Tapi itulah. last week Ustaz Haryanto. Oh ya. Tapi itulah benda yang best saya jumpa dalam hidup adalah kenal orang. Orang-orang yang baik-baik Allah tahu. Oh, itu dia. Saya sonok sangat alhamdulillah. Kita nak tahu siapa, kita tengok siapa kawan kita. Wow. Kan Zan? So bila Zan dapat orang yang baik macam sebab Zan orang yang baik. Wanita yang baik adalah yang baik. Amin. Betul. So if you want to know who you are, you look at your husband. Kan? So macam Sarah, you look at Shu'aib, bukan suka pada agama, because kita ni dia panggil roh yang sama kecenderungannya akan berjumpa. Why we meet today? Because roh kita ke arah benda yang sama. Dan kita ni akan sentiasa bersatu kalau tujuan kita sama. So bila kita dah come from pure heart, so telekontok ni kita boleh cakap tadi kan, pure heart kita supaya siapa menonton nak jadi baik. So siapa yang contohnya dapat suami yang belum yang baru masuk Islam macam Mak, ikut contoh Zan. Dan kalau dapat keluarga yang susah, ikut Zan macam mana boleh menerima, pergi sendiri, jumpa walaupun ada rintangan, but you accept your husband tanpa syarat. I tell you, dia salah satu benda yang paling besar di dunia, sayang tanpa syarat. Banyak orang sayang dengan syarat. Bila suami sayang baik, suami kaya sayang, suami tak suka buang, kan? Kita nak sayang, itu cinta kita sejati. Until now my parents tak tahu pun rumah dia macam mana. Subhanallah. Semua tak tahu. Masya Even Allah. my friend pun saya tak review. Walaupun saya ada ambil gambar, Have they saya come? ambil video. Have they come to Malaysia? No, belum lagi. Dah Belum. tahu dah, ayah tengah tengok. Saya tahu. Alhamdulillah. Sekarang dia dah tahu dah. Ya. Mungkin Bonda boleh kongsi jugalah kan, sebab saya tertarik yang Bonda ada share sebelum ni, bagaimana isteri tu mudahnya isteri untuk memilih pintu syurga bila menjadi isteri yang baik. Mungkin Bonda boleh kongsi juga tips kepada isteri-isteri lah. Macam ni lah Bonda rasakan kita orang perempuan ni kan, Bonda dulu kata orang perempuan ni kalau ada suami syukur, Alhamdulillah. ada anak syukur, ada iman syukur. Suami saya baru balik pun, bang apa khabar bang, sibuk nak jumpa Shu'aib. Salam tak apa, tak apa, boleh salam jumpa. Allah syukur. So malu pula nak cakap suami ada. Kita ni kalau mana kita selalu cakap dengan suami kita, macam contohnya kan kita perempuan kan, macam Bonda dah praktis lah, lalu say my husband, always say I think I'm the most lucky woman lah. I think tak ada orang dapat husband macam I. Always say that to your husband. Alhamdulillah. Yes. And keep on, I think you're very good looking, you're handsome. Nak tidur malam tu kita kata apa? Thank you for loving me. Thank you for making such a beautiful day. Kita nak tidur tu cakap dengan suami, minta maaf. Thank you bang, Allah beri kita hari yang penuh kebaikan. Syukur besok kita doa niat, kita bangun kita lebih baik, lebih penyayang, kita lebih bertakwa. We niat like that. So bagi isteri-isteri semua, please, number one, Allah, Rasul, suami, baru mak kita. Put that Allah, Rasul, suami dulu. Whatever jatuh mulut suami, Bonda punya formula, jatuh mulut suami taat, jangan lawan. Number 2 ialah isteri ni, kita walau pangkat tinggi mana, duit banyak mana, sentiasa put your husband, and nilai suami bukan bergantung pada duit. Nilai suami bergantung pada ketakwaan dan kepimpinan dia. Ya. So kalau kita sangat-sangat mengharapkan suami sayang kita, orang perempuan, lelaki ingin kalau ingat tak formula kita? Lelaki ingin dihormati, wanita ingin disayangi lebih lagi. So lelaki yang dihormati akan menyayangi, wanita yang disayangi akan menghormati. Betul. So kalau Izan selalu hormat mak, he will love you. That's why I say I love you just now. Betul tak, Sarah? Betul. Okay, Sarah dengan Shu'aib, you respect him more, you love him more. You think he needs more respect ke more love? Both. Tapi dia memang banyak masa kasi. Dia cuma mungkin I tak tahulah. I rasa I ada cakap dengan you kot. I cakap thank you because I rasa memang I macam mana nak cakap? I seorang je kot ada husband baik macam ni.
Tak, saya selalu cakap dengan Mak Syuib. Saya Kan? selalu cakap dengan mak dia, saya selalu cakap I am so lucky. Masya-Allah. You thank your mother-in-law kan? Ya. Sebab dia packaging cantik-cantik, shoot handsome, badan sadar kan? Bagi untuk you rajin. Kelas. Share, kita boleh share why you are so fit. Kan dia suka cerita kat swimming pool dia cerita. Tak tahulah, saya adalah main gym sikit-sikit, tapi saya daripada tak adalah pergi daripada kecil saya memang hidup susah. Saya buat apa saja untuk duit. Saya dulu duduk dengan arwah atuk dan juga arwah nenek. Saya ada lesen besar untuk tak pergi sekolah bila-bila masa pun. Saya kalau saya, betul, saya ada lesen besar. Pasal saya cakap, Nek besok nak pergi buat kerja kelapa lah. Silakan. Ya, saya pernah tak sekolah setengah tahun. Sebab masa tu banyak sangat ngupas kelapa. Betul. Okay, cerita lepas kelapa tadi sebiji. Kelapa kat Tahu kan kalau kelapa yang kita biasa beli dekat pasar yang sebelum dipecahkan tu, kan dia dah toge macam tu kan. Kan sebelum tu dia ada sabut luar dia tu. Sabut tu saya kena kupas. Satu hari saya kena kupas dalam 1,000 lebih. Satu biji cuma 3 sen. Upah dia? 3 sen. Bukan 30 sen tau. 3 sen. 3 sen. Tapi dapat RM30 sehari. Dapatlah, namanya kupas berhempas pulas. Berapa jam tu tangan macam mana? Dia akan daripada pagi sampai petang. Tangan ni akan pecah, tangan ni akan kalau sebenarnya kalau kelapa yang bukan tua tu, yang muda sikit tapi dia dah apa ni dah macam kalau goncang dia ada air tu, memang kelapa dah air. Maksudnya boleh bergoncang. Bergoncang. Okey, yang itu tu, yang ada santan tu. Itu kalau kita kupas dia, tangan kita akan jadi macam biru penuhan. Sebab apa? Sebab dia liat nanti. Bukan, sebab dia punya biru getah. ya? Betul biru. Betul. So pasal dia ada getah. So saya kena buat hari-hari saya tangkap belut. Sebelum pergi sekolah. Tangkap belut? Tangkap belut. Saya dulu jual belut. Jual belut Jual belut. Dia pandai siang belut. Saya pandai siang belut, saya pandai pancing belut, saya pandai. Dululah memang rajin macam ni. Saya tak tahu kena buat. Sebab kalau saya tak buat, nanti saya nak beli kasut sekolah, saya nak kena beli baju sekolah. Oh, beli sendiri semua. Saya kena beli sendiri. So dia Mak pun saya ada success mindset lah. Mak saya adalah kirim duit dulu, tapi yelah mak saya pun cukup-cukup. So saya kena tambah lagi. Maksudnya kalau saya nak makan ayam ataupun saya nak dulu kat kampung ikan, contoh macam ikan kembung, ikan merah, benda tu mahal gila bagi saya lah. Macam nak makan ketam. So kalau saya nak makan ketam, saya kena cari duit baru boleh makan ketam. Kalau macam ayam tu boleh tangkap awal rumah. Tapi macam nak makan makanan mahal, nak makan kerang ke, nak makan siput ke, saya kena kerja baru dapat beli. Tu agaknya badan dah biasa untuk buat macam-macam. Panjat pokok kelapa. Kadang-kadang pokok kelapa panjat saya. Okay, sekarang nak tanya macam mana saya pandai kelakar? Kelakar susah tu. Sebenarnya tanya Sarah tahu, saya bukan orang kelakar. Yes. Saya orang serius gila. Ya, betul. Saya serius. Saya rasalah saya pemikir. Saya selalu fikir, saya serius. Saya anggap kelakar itu satu pekerjaan, profession. So bila nak kelakar, saya akan twist diri saya untuk jadi kelakar. Saya tak tahu dia boleh on off macam tu. And I believe orang yang kelakar, pelawak ni sebenarnya orang yang bijak. Sangat bijak. Kadang saya tengok orang, wow, very witty. They call witty people. Bukan senang tau. Betul. Ya. Tapi itulah saya rasa macam saya banyak karakter lah. Saya boleh twist jadi ni, saya boleh jadi twist macam ni. Saya tengok keadaan. Sebab tu kadang-kadang ada some situation yang saya akan macam orang rasa macam, oi, dia ni kenapa dia macam tegak je. Kalau masa tu saya tengah berfikir, saya tengah dah bukan jadi pelawak, macam itulah. Saya agak profession kerja. Ada masa. Sebenarnya kajian menunjukkan cuma 2% orang berfikir. 2%? Yang suka berfikir. Sebab tu Allah suka orang fikir. Dan 3% fikir dia berfikir. Bajet bagus. Dan 95% baik mati daripada fikir kan. Malah fikir dah. Sebab tu good thinker, think. Because kita fikir, otak jadi bijak dan kita can be creative. Bagus. Wow. Fakta Fakta tu. Ini 2% psikologi orang lah. berfikir, 3% fikir dia berfikir. 95% fikir baik aku mati pada aku berfikir. Jadi kita nak buka. Jadi kita tak nak jadi yang tu lah. We be the thinker. Baik, alhamdulillah. Orang yang berfikir ni orang yang bijak lah. Okay. So Sarah punya lagu apa? Berilah 2 ayat sikit lagu Semakin tu. Semakin boleh. Tapi sebelum tu bonda, Ya. Sarah nak tanya jugalah pasal mata. Boleh. Okey, macam Syuib ni, Alamak. dia ni rabun warna. Warna.
Oh. Ada tak ubat untuk dia? Bagus. Soalannya jangan kata rambut warna, kelainan warna. Okey. Bila rambut tu macam negatif. Okey. Sebenarnya bonda kenal ramai orang hebat, profesor mana-mana, banyak yang rambut warna bila nak pergi kerja isteri dia akan atur. Because dia salah tie baju. Okey, itu normal. Ini disebabkan faktor genetik. Okey, di mana kita punya sel reseptor dalam retina tu ada 3. So dalam orang rambut warna ni dia ada defect sikit. Tetapi bukan satu kecacatan. Sebab kerja Syuaib tengok madu, tengok Sarah, so tak perlu warna, tak apa, is okay. So kalau jadi engineer buat wiring tak boleh. Jadi pilot tak boleh. So it's not to worry, cuma dia faktor keturunan. So kalau Sarah carrier, so kalau Syuaib ada anak lelaki, kemungkinan anak pun ada. Tak ada. Because Sarah tak ada gene tu. Dia kemungkinan it's only 1/4. So tak ada, insya-Allah. Sebab tu saya kalau perasan lah. Kalau kat TV mungkin lah orang bagi saya baju. Kalau saya kat luar saya akan pakai 2 color je. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Selalu macam gitu. Itu Saya tips baju dalam dari almari, saya. baju dalam almari saya kalau buka putih, hitam. Bonda tahu tak dulu masa Sarah baru kenal dengan dia, dalam hati Sarah pun ada terdetik juga, cakap dia ni ya Allah, dia tak nampak ke colour tu berlumut sungguh. Rupanya baju dia ya Allah berlumut. Memang dia suka colour lumut. Lepas tu ada satu kes tu kita pergi shopping. Saya tak tahu. Jadi saya minta dia colour purple ke colour orange. Macam tu lah. Lepas tu dia bawa, contoh Sarah minta, okey tolong ambilkan ni colour purple. Dia ambil colour orange. Jauh kan. Lepas tu Pasal masa tu pun saya confused mana satu nak kena bagi ni. dan dia tak cakap. Macho lah sikit kan. Macho lah, saya kena macho lah sikit. Tapi okey juga kan, berwarna je Itu pun. normal. Itu Normal satu kan? benda yang normal. Tak ada benda, no hal. Tapi kalau bagi orang yang kerja in profession, sekarang kita ada contact lens yang boleh pakai untuk hilangkan sementara. Oh ya. Cuci mata. So tak payah, no need. No need. Chromogen. You just ganti filter, that's all. Tapi tak perlu. Tapi bonda, saya sukalah ni. Saya dah cakap ni, nanti umrah kena pakai ni. So, suka gila. Suka? Pasal Saya apa? tahu sejuk. Dia ni kadang-kadang tak tahan panas. So saya tahu ini kain ni akan sejuk. Betul kan? Dia tak Dah tahu dah. dia ni tak tahan panas. Anak saya perempuan ikut dia seorang. Pergi ke kampung, tanya kat orang, rumah ni tak ada aircon ke? Anak ikut seorang, memang tak tahan panas langsung. Dia kena sejuk. So saya rasa kain ni kalau nak tawaf, wow. Sejuk, sejuk, sedap. Bonda kalau pergi haji pakai yang ini ya Bonda. Pakai ini dan pakai khimar yang hitam satu Khimar set. yang hitam. Khimar hitam satu Ini set. apa tadi? Osaka white. Jadi premium white. Ini premium white. Ini premium white. Osaka ada satu Premium lagi. white. Dia off Osaka white sikit. off-white sikit. Osaka white dia off white sikit. Jadi betul-betul pure putih. Ustaz Arianto tanya, orang berwarna boleh beza duit tak? Cuba bagi dulu. Tak Syuaib tu dia kenal tu. Saya pun takut dah. Saya jumpa dia dekat masa first time saya pergi umrah last ni lah masa bulan puasa tu hari. Travel dia, TNC travel. Yes, jumpa dia. HSR Bonda. UHR. Kita buka puasa bersama kan? Buka puasa sama-sama tu hari. Dan kebanyakan if you go with Ustaz Herianto, because he knows kan, sedap lah dia punya cerita-cerita. Banyak of course. pengisian dia kan. Sebab dia pergi bukan pergi buat ibadah saja, buat pengisian tempat ni sebab masuk macam Ustaz Arya tu pesan, pergi umrah adalah kita nak belajar. Bang, kita pergi sana, kita pergi tempat-tempat yang Nabi pergi, sahabat Nabi pergi, itu pesan Ustaz Arya tu. So kalau pergi dengan package Ustaz Arya tu, kita akan belajar banyak benda. Wow. Bukan buat rutin. Kita macam ni, kita pergi tu bukan setakat rutin ibadah, tapi kisah Nabi, rumah Nabi kat mana, yang jadi library apa, everything, tempat rumah bola semua. Itu yang penting, ilmu. Pergi belajar bukan untuk ibadah saja. Betul. Kata orang tu closing lah pesanan. Macam Syuib dan Siti Sarah pesan kepada suami-suami, bakal suami isteri, apa-apa juga bentuk pesanan yang terlintas di hati Syuib sekarang ni. Wow, terlintas sekarang yang melintas. Kalau untuk pesanan suami-suami, sayangi isteri kita. Kita kena sayang lah isteri kita, sebab dah semestinya Allah takkan pertemukan kita dengan isteri kita tanpa sebab. So of course dia ada sebab. So sayang isteri kita sehabis baik, sehabis mungkin. And then if ditanya
key to success is letak Allah nombor satu, on track, insya-Allah takkan ada benda yang mustahil pun, takkan ada satu benda pun mustahil. InsyaAllah. Kan itulah, itu pendek je lah saya boleh bagi tahu, insya-Allah. Ibu? Okey, mungkin salah satunya jangan pernah mempertikai tanggungjawab masing-masing. Yang paling penting kita uruskan tanggungjawab kita sebagai tanggungjawab isteri, kita. tahu tanggungjawab kita dan jalankan tanggungjawab kita. Kurangkan komplain mungkin. Betul. Ya. Orang yang komplain tak bersyukur. Ya. Allah tarik balik nikmat tu. Oi, takut tu. Dan permintaan bonda tadi semakin sikit. Sikit. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous pula. Alah dia dah 50 tahun dah. Sambil duduk boleh nyanyi. Tak tahan orang vokal sedap ni. Sikit je okey. Semakin jauh, semakin aku rasakan betapa dekatnya dirimu di hatiku. Sedapnya, Masya Allah. Allah bagi suara tu. Memang. Dia panggil sistem kekhalifahan. Akan mak pula. Okey, mak tak. Pesan Oh, dia dah ada mic, dia dah ada Mak dah ada mic. mic. Okey. Mak silakan. Ya, Sadat. Pada suami. kepada suami di luar sana, bertabalah. Bertaubat ke bertaubat? Bertaubatlah ya. Bertaubatlah. Kita kena kuat memahami kepada sendiri. Suami kena memahami isteri, isteri kena memahami suami. Dan mesti ada masalah yang akan datang, dugaan. So pastikan jangan lepaskan diri sendiri, kena pegang kuat-kuat. Dan sebab kalau kita tak tahu, kalau ada masalah itu datang, kalau kita tak hadapkan masalah itu, kita takkan tahu berapa manisnya kalau kita boleh menghadapi masalah itu, ia memberikan lagi pasangan itu kuat. InsyaAllah. Baik. Dan isteri? Okey. Bagilah sikit. Sikit. Baru masuk paket tak apa boleh. Terima pasangan kita seadanya lah. Baik. Itu je. Bonda, mungkin beruntuk je. Dah bagi. Satu aja kalau boleh, kita niat kita suami isteri, anak-anak masuk syurga tanpa hisap, dan juga kita jadikan suami kita partners in taqwa, saling melengkapi untuk mencari redha Allah. Baik, Alhamdulillah. Itu dia. Dah pun maghrib saya kira. Ya. InsyaAllah 7-4 minit dah maghrib. Baru masuk. Baik, baru masuk. Dan terima kasih kerana semua kongsi. Jangan lupa, mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini menjadi amalan ataupun imbuhan yang Allah Ta'ala akan bentangkan di masyarakat nanti. Apa yang kita kongsikan dengan itu button share dan sebagainya. Terima kasih semua. Banyak terkurang kami minta maaf. Ada sekian umur, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terkotak yang dibawakan oleh Muhayya Momentum.